Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Ini ujian Allah kepada saya, kata Ebit Liu. Pendakwa bebas Ebit Liu menyifatkan 11 pertuduhan gangguan seksual yang dihadapinya ini sebagai ujian hidup daripada Allah. Ebit Liu atau nama sebenarnya Ebit Irawan Ibrahim Liu, 37, walaupun terkejut dengan tuduhan yang dikenakan, beliau redah dengan segala ujian itu. Katanya, ini adalah antara ujian Allah dan tujuannya untuk mengampunkan dosa, beri pahala dan juga menaikkan darjat. Saya tidak rasa apa-apa. Saya yakin, tidak bersalah dengan yakin. Ini perancangan ramai orang daripada dulu lagi yang cuba mengganggu kerja-kerja amal kami. Memang setiap kali kami terkena ujian, kita rasa berat. Tapi saya dari dulu belajar, kita kena berdoa dan jangan bersedih dengan ujian yang datang itu adalah satu sunatullah. Katanya ketika ditemui selepas menghadiri prosiding itu, Ebit Liu mendakwa pertuduhan yang dikenakan terhadap bertujuan menjatuhkan kredibilitinya dan dirancang kumpulan tertentu sejak sekian lama. Saya melihat pertuduhan ini sebagai tidak berasas dan memang tujuan utamanya saya nampak untuk menjatuhkan kredibiliti supaya saya menghentikan kerja-kerja membantu. Saya lebih percaya ia dilakukan satu kumpulan yang merancang, bukan 1-2 hari untuk mengenakan saya. Katanya, beliau terkejut mengetahui akan berhadapan dengan pertuduhan di mahkamah ketika secara kebetulan sedang melakukan kerja amal di negeri itu. Sejak beberapa hari lalu, ketika melakukan kerja amal di Sabah, selama 40 hari, tiba-tiba saya dapat tahu terkejut juga karena bukan perancangan untuk ke mahkamah, tidak ada. Tetapi saya rasa tidak apa-apa sebab tahu ramai tidak bersalah dan yakin ini rancangan ramai dari dulu lagi macam-macam gangguan terhadap kerja amal. Saya redah dan anggap ini ujian daripada Allah. Saya rasa tenang melaluinya. Kena pula ketika buat kerja amal, katanya. Terdahulu, Ebit didakwa mahkamah litar di pejabat daerah Tenom terhadap 11 pertuduhan berkaitan gangguan seksual. Ebit bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nur Ashraf Zulhani. Ebit didakwa mengikut Seksyen 509 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukum penjara sehingga 5 tahun, denda, atau kedua-duanya bagi setiap pertuduhan. Mahkamah menetapkan 20 April hingga 23 April depan sebagai tarik penyerahan dokumen, manakala tarik perbicaraan ditetapkan pada Jun depan. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan. Ebit Liu bawa pulang 2 beranak terkandas di Jakarta. Penceramah bebas Ustaz Ebit Liu hari ini berkesempatan bertemu dengan 2 beranak warga Malaysia di Jakarta, Indonesia apabila mereka dikatakan terkandas di negara seberang itu akibat permasalahan visa yang telah tamat tempo. Seorang bapa yang hanya bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan nekat menemani anak lelakinya yang tidak dapat pulang ke tanah air disebabkan visanya yang tamat tempo. Difahamkan anaknya merupakan penuntut di salah sebuah madrasah di negara tersebut dan kini mengalami masalah kesihatan yang memerlukan dia pulang ke Malaysia. Ebit Liu dalam satu hantaran di Facebook memaklumkan bakal menghantar pulang 2 beranak tersebut pada esok selepas segala urusan visa telah berjaya diselesaikan atas bantuan pihak kedutaan Malaysia di Jakarta. Sayu sebab rasa jumpa orang Malaysia di Jakarta, berat ujian seorang ayah ini dan anaknya yang terkandas di sini. Saya terbaca di komen Facebook saya, keluarganya di Malaysia buat pelbagai usaha, anaknya belajar di madrasah di Indonesia. Takdir Allah, akhirnya anaknya sakit dan kena bawa balik. Sampai di lapangan terbang tak boleh balik kerana visa dah tamat. Tak boleh nak balik Malaysia sebab masalah visa, ada denda katanya. Tambah Ebit Liu selama 20 hari 2 beranak berkenaan terkandas di Jakarta sehingga memaksa mereka untuk tidur di merata tempat termasuk di lapangan terbang dan masjid. Tiket balik terlepas kerana hal visa.
Sedih rasa sebab uang belanja semua habis. Telefon pula habis bateri, tak dapat nak keluarkan duit habis langsung. Dengan ubat jantung habis. Cinta seorang ayah membuat anaknya semangat nak menuntut ilmu kongsinya. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Kes Ebit Liu, Emarem berperanan bantu wanita berkaitan kes seksual. Pendakwa Firdaus Wong dipanggil sebagai saksi pendakwaan ketiga bagi perbicaraan kes gangguan seksual mengaitkan pendakwa terkenal Ebit Liu di Mahkamah Magistrat Tenom. Firdaus Wong atau nama sebenarnya Firdaus Wong Wai Hung, 39, mula dipanggil sebagai keterangan pada sesi perbicaraan sebelah petang yang dilakukan di hadapan Magistrat Nur Ashraf Zolhani. Datuk Idris Ahmad hari ini memberi 4 nasihat kepada pendakwa selebriti bagi memastikan mereka tidak terjebak dengan perbuatan tidak bermoral dan tidak lagi dipercayai masyarakat. Pertama, katanya, mereka perlu sentiasa mengamalkan setiap dakwah yang disampaikan kepada masyarakat. Kedua, sentiasa bermuhasabah diri. Ketiga, menyedari risiko menjadi seorang individu yang mempunyai pengaruh kepada golongan masyarakat. Dan terakhir, menjaga tingkah laku. Beliau memberi nasihat itu susulan beberapa kes tidak bermoral didakwa dilakukan pendakwa selebriti terkenal dengan yang terbaru membabitkan pendakwa bebas yang jadi pelakon ditahan polis pada Khamis selepas didakwa melakukan jenayah amang seksual terhadap remaja lelaki. Julai lalu, seorang pendakwa selebriti juga ditahan polis atas kesalahan merogol gadis di bawah umur selepas mangsa menghubungi lelaki terbabit di media sosial bagi bertanyakan masalah agama. Februari lalu, seorang lagi pendakwa selebriti dihadapkan di mahkamah dipercayai membabitkan 11 pertuduhan termasuk berkaitan gangguan seksual. Idris berkata, pendakwa selebriti perlu sentiasa ingat dan mengamalkan dakwah yang disampaikan kepada masyarakat. Kita kena sedar bahawa apa yang sering kita bercakap, iaitu dakwah, kita sering lupa tetapi orang tidak akan lupa. Kedua, setiap pendakwa, ustaz serta dai harus sering muhasabah diri sendiri khususkan mengenai apa yang dicakap dakwah. Adakah kita sendiri beramal atau tidak, katanya selepas majlis pelancaran bijak tani hidroponik asnaf anjuran Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Idris berkata seorang pendakwa atau ustaz juga perlu menyedari risiko menjadi seorang individu yang mempunyai pengaruh kepada golongan masyarakat. Mereka kena sedar selebriti ini mempunyai pengaruh yang tersendiri. Malah, saya sebagai seorang ustaz juga mempunyai pengaruhnya. Disebabkan itulah, anda perlu beringat, walaupun kita bukan manusia yang sempurna dan mempunyai kesalahan, kita juga perlu meminimumkan hal sebegini. Jika tidak, ia akan menjatuhkan imej kita sebagai pendakwa.